بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita menyambung kepada ayat yang terakhir daripada surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, dan kita akan masuk pada peringkat awal surah Al-Muddathir, ya, surah yang maksudnya lebih kurang wahai berselimut, tetapi apakah bezanya? Hari ini kita akan sama-sama dalami bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas. Sincau. Masya-Allah. Safas apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Bahasa apa kan? Sincau tu. Bahasa Vietnam kalau tak silap saya. Betul Ustaz balik daripada Vietnam ya, bersama kita. Ya betul Safas. Jadi apa pelajaran Ustaz daripada sana? Antaranya pelajaran yang paling besar sekali, walau di mana kita berada, bila ada kalimah Allah, kalimah tauhid tertegak dekat situ, insya-Allah kita akan dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dengan rakan kita daripada Vietnam Ustaz ya, yang masuk Islam di Masjid An-Nur. Sebenarnya bila jumpa orang Islam itu kita nampak cahaya. Ya, nampak cahaya. Dan bersama dengan tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, ya, kita harapkan ada kesempatan nanti Ustaz ya. Nanti pada 30 hari bulan Ogos, Malaysia Quran Hour, dijemput ramai-ramai datang ke Masjid Tunku Mizan ya. Betul, Sultan Mizan di Putrajaya untuk sama-sama kita baca Quran bersama dan menghargai bulan kemerdekaan ini dengan Al-Quran. Dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 575, iaitu pada ayat yang ke-20. Apakah ringkasannya? Kita saksikan. Iaitu berkaitan dengan amalan pada waktu malam, ya, penghapusan kewajipan solat malam, qiyamul lail, dan juga hikmah dan keringanannya. Ini berada pada ayat yang ke-20, dan kita akan mulakan surah Al-Muddathir nanti, bimbingan kepada Nabi pada permulaan dakwah secara terang-terangan. Ya, Muddathir itu wahai orang berselimut, Allah menyeru untuk Nabi, kum, bangun, untuk memberi peringatan. Pada ayat 11 hingga 17 kita akan melihat kepada peringatan keras kepada para pemimpin musyrik. Salah seorangnya Al-Walid bin Al-Mughirah, yang kita akan tengok apa kesenangan yang ada pada beliau yang sebenarnya ditemplak bila tidak digunakan kepada perjuangan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca ayat 20, satu ayat sahaja pada bahagian pertama ni Ustaz ya. Panjang setengah muka surat, dan moga-moga kita dapat banyak manfaat bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semuanya, ayah bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Moga-moga terus dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, penuh kebaikan,
dan pastinya kita berada di suasana ataupun saat yang sangat mulia sekarang ini, kita berada dalam majlis Al-Quran. Apa suasana Al-Quran, environment Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus menenangkan jiwa kita, bersihkan hati kita, insya-Allah taala. Mudah-mudahan selamat suara ini Ustaz Faz. InsyaAllah kita doakan kepada rakan-rakan kita, minta doakan Tuan Haji, Puan Hajah semua ya. Ya betul Ustaz Faz. Insya-Allah. Jadi kita nak baca satu ayat Ustaz Faz. Mengakhiri surah Al-Muzammil. Hati-hati surah Al-Muzammil pernah dikongsikan, jangan sebut Al-Muzammil. Itu kawan kita Muzammil tu. Okay. Nama kawan kita. Yang ni ada sabdu dia Al-Muzammil. Ada razai tu pun ada syaddah kan. Al-Muzammil. Mari kita cuba ayat pertama, ayat yang ke-20. Permulaan kita nak cuba dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. Jom kita cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-20, ayat yang terakhir daripada surah Al-Muzammil, Ustaz ya. Surah wahai orang yang berselimut, ya, kepada nabi yang berselimut, ya, berselimut seperti mana kita juga Ustaz ni kalau tidur berselimut. Dan kita akan membaca surah Al-Muddathir, berselimut juga tetapi sedikit berbeza selimut yang dimaksudkan di dalam ayat surah Al-Muddathir nanti. Pada ayat yang terakhir ini Allah menyatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqum. Allah mengetahui, ya, ini satu pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bangun lebih kurang daripada 2/3 malam ataupun setengah malam ataupun sepertiga malam, Ustaz, ya. Jadi ada masa 2/3 malam, ada yang setengah malam, ada yang 1/3 malam yang didirikan malamnya itu dengan solat, dengan Quran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bincangkan semalam. Dan ia kewajipan pada Nabi berbanding dengan kita, ia tidak diwajibkan lagi, ya, tidak diwajibkan lagi bila difardukan solat selepas peristiwa Isra' Mi'raj kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia adalah amalan yang sunnah, ya, sunnah yang digalakkan kerana banyak manfaat yang telah kita bincangkan semalam. Dan Allah memuji ini kepada golongan wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah memuji pada para sahabat yang bersama dengan Nabi mengambil tindakan ini. Dan juga harapnya kita lah Ustaz, ya, dapatlah kalau katakan tak setiap hari pun, cuba juga untuk menjadi ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Kita rindu, kita berselawat pada Nabi. Ada yang kata bahawa saya nak memperjuangkan sunnah Nabi. Salah satunya sunnah untuk kita mendirikan malam. Dan bercakap tentang malam ini Ustaz, ya, bila cakap tentang 1/3, 2/3 ataupun setengah, mencabar nak mengiranya, dia berubah-ubahnya 7:30 ke kemudian sampai ke subuh tersebut. Allah kata wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah lah yang mengetahui, menetapkan ukuran malam dan siang. Pasal apa? Pasal nak mencapai setengah malam itu, satu nak kena kira betul. Ya, kalau di Muzdalifah Ustaz, ya, kalau pergi haji itu kena mabit di Muzdalifah ke di Mina ke, nak tunggu sampai sepertengah malam itu dia kena kira. Ya, 4 jam lebih baru ni saya pergi. Jadi bila nak kira tu, bagi orang yang duduk jauh daripada Mina, dia nak pergi ke kawasan Mina itu, nak kira 4 jam lebih duduk waktu malam, itu adalah sebagai satu ujian yang tersendiri. Untuk apa? Untuk kita mengira-ngira. Kita biasanya cakap appointment saya pukul 1 pagi, petang, 2 petang, 3 petang, kita amat sharp Ustaz, ya. Sebenarnya kita ada appointment lebih besar daripada apa yang dinyatakan pada waktu malam. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya tidur sahaja pada waktu malam ataupun buat perkara yang tidak mematuhi kepada surah Al-Muzammil. Ini sebagai satu seruan pada saya, pada tuan-tuan sekalian, mencari orang yang kuat prinsip dalam perjuangan dengan malam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu bahawa kamu tidak dapat menentukannya dengan tepat, maka Allah kata Allah ampunkan. Allah bolehlah bagi pada kita. Syaratnya apa? Kita adalah orang yang prihatin pasal malam kita, ya, yang kita doakan kita jadi perkara begitu. Dan kalau kita tak dapat solat, ya, banyak tak mampu, faqra'u ma tasayyara minal Quran, iaitu kita bacalah Quran banyak-banyak Ustaz. Ya, kalau katakan kita nak, ada yang kata saya nak baca, ada yang saya nak ulang kaji balik, ya, Quran saya pada waktu malam. Saya baru ni ke Kedah Ustaz ni, jumpa seorang doktor ni, dia kata dia tengok Quran time, tapi pagi-pagi pukul 4.30 tu dah solat sunat apa sebagainya, dia duduk, dia tengok balik tafsir, baca Quran, kemudian dia buat nota, sambung balik, isi tempat kosong. Subhanallah. Jadi itu amalan yang bagi tuan-tuan, kalau katakan siang sibuk, malam gunakan untuk membaca Al-Quran yang kemah. Memang kemah. Okey. Jadi ini semua yang buat begini Ustaz ni, harapnya nanti pada 30 Ogos nanti dapat datang. Betul. Ataupun ketika khatam tadabbur My Quran Time ini yang akan dimaklumkan tarikh nanti pun harapnya dapat datang. Saya jumpa seorang ni Ustaz ni di Vietnam baru ni, beliau bawa notanya kan, kita jumpa nota tu, saya kata bawalah nanti kan, untuk kita berkongsi perkara-perkara berkaitan dengan Al-Quran. Dan ini adalah seruan Allah dalam surah Al-Muzammil. Allah menyambung lagi, alima an sayakunu minkum marda. Yang ini adalah excuse. Ada yang kata saya ni tak boleh lah Ustaz, malam-malam nak bangun, ya. Allah bagi excuse pada siapa? Keringanan. Yang pertama pada yang sakit. Kalau sakit malam tu mungkinlah dia dapat sembahyang Isyak, lepas tu dia tertidur.
ya sampai subuh. Yang pertama. Yang kedua adalah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, iaitu orang yang dia berjalan di muka bumi untuk mencari kurniaan Allah. Lebih kurang bekerjalah kan. Orang kerja mungkin dia penat ke apa ke, OT ke apa sebagainya. Jadi mungkin dia tak dapatlah nak sampai sepertiga malam ataupun setengah malam. Tapi kalau tak kerja, ibu-ibu di rumah pun kerja juga kan. Okey, tak apalah, kurang sikit tak apa. Tapi jangan sampai malam itu tidak diisi dengan kebaikan. Khuatir nanti ia menyebabkan hati itu bertoksik, tuan ya. Siang macam-macam perkara urusan yang banyak-banyak itu dia dah stres. Malam itu kalau tidak ada proses untuk menenangkannya, itu yang menyebabkan besok tu sambung lagi stres dan akhirnya makin stres. Walaupun pernah solat, tetapi rupanya malam ini adalah tempat untuk kita membuang toksik yang ada. Allah menyatakan lagi, ya, selain daripada itu siapa? Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, iaitu mereka yang berperang di jalan Allah. Yang itu mungkin penat, maka malam itu boleh kurang sikit ustaz ya. Jadi apa yang disampaikan pada ayat 20 ini satu standard yang tinggi sebenarnya. Tapi kita bermula sikit, ya, mungkin mula dengan apa, solat isyak dulu ustaz kan. Kemudian kita baca Quran selepas isyak, baca surah-surah pilihan. Kemudian kita tambah lagi dengan 1 rakaat witir, tambah lagi 3 rakaat bangun malam, 2 rakaat dan sebagainya. Itu adalah proses untuk kita menghargai apa yang ada dalam surah Muzammil. Selepas itu apa yang dinyatakan? Faqra'u ma tasayyara minh, iaitu maka bacalah apa yang mudah daripada kamu. Baca Quran, maksudnya mana-mana ayat yang kita hafaz tu ulang balik, dan kalau boleh apa yang kita telah tadabbur tu baca balik. Perkara itu perlu diberi perhatian. Ini adalah amalan nawafil, sunat. Tetapi apakah yang perlu jangan dikompromikan? Kita baca sekali lagi bahagian akhir itu ustaz ya, wa aqimus solah hingga akhir, untuk kita tahu bahawa qiyamul lail adalah satu seruan sunat, ya, nawafil kepada umat Islam. Tapi jangan lupa kepada bahagian kedua daripada ayat ke-20 surah Al-Muzammil. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca pertengahan. Saya kira saya ambil daripada faqra'u Ustaz Faz. Boleh. Faqra'u sehingga ke akhir hujung ayat tu, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama ibu ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عند الله هو خيرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim bahagian kedua daripada ayat yang ke-20 ini, Allah mengingatkan kita tentang wa aqimus solah, jaga solat fardu Ustaz ya. Ada orang kata dia sembahyang tahajud, solat subuh ni tinggal. Jangan pula jadi begitu ya. Yang kita tahu keutamaan dekat situ, dan bila mendirikan solat ini perlu diberi perhatian, fardu dijaga betul-betul, dan menunaikan zakat, wa atuz zakah. Tapi menarik ada tambahan Ustaz. Betul. Wa aqridullaha qardan hasana. Berilah pinjaman kepada Allah dengan qardan hasana. Apa maksud qardan? Qardan ni hutang Ustaz ya. Bagi hutang, bagi pinjaman. Tetapi pinjam kepada Allah
Dia kalau katakan saya ada duit, saya bagi pada orang, itu saya pinjamkan. Tetapi itu milik saya. Tetapi sekarang ini bila bercakap tentang mata kat sini, telinga dekat sini ataupun suara, maksudnya kita boleh memahami al-Quran, kita ada duit, kita ada rumah apa sebagainya, semua ini sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila milik Allah ini, kalau kita tahu hakikat itu, bila Allah kata wa aqridullah, sila beri pinjaman pada Allah, ini kan Allah punya. Allah kata sila beri pinjam. Dia lebih kurang kita pernah bincang sebelum ini Ustaz, kalau ada mak tu, mak bagi duit kan RM5. Lepas tu bila mak tu tak sempat nak keluarkan duit, dia kata mak nak pinjamlah pada adik, nak pinjam RM5, boleh tak? Kan? Ataupun di telefon kita Ustaz, mak telefon, mak nak pinjam daripada mak saya, panggil saya Fahmi contohnya kan, ya, mak nak panggil Fahmi, minta pinjam pada Fahmi 100, boleh ke? Dia kalau mak call kita minta pinjam Ustaz, ya, itu memang anak tu memang melampau sangat lah tu, kan. Apatah lagi kalau katakan si mak tu cakap ataupun anak cakap, mak nak pinjam RM100 ni, bila nak pulang? Allah, masya-Allah, ya? Itu baru mak, ya. Tetapi ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah cakap bukan sekadar qardan, tetapi qardan hasana. Apa maksud qardan hasana? Qardan hasana ni pinjaman yang baik. Maksudnya Ustaz, ya, sebenarnya nak pinjam, tapi bila nak pulang tak tahulah nak pulang bila, memang perlukan ni, kan. Bila Allah minta daripada kita tuan-tuan, minta daripada kita dengan qardan hasanah, maksudnya open ended, tak ada tarikh bila Allah nak pulang, macam mana nak pulang. Biasanya kalau orang biasa pinjam macam tu, dia pasal desperate Ustaz, dia terlampau perlukan sangat sampai bila nak pulang, saya tak tahulah Ustaz, saya tak tahu nak pulang bila, kan, tapi saya nak pinjam juga, boleh ke Ustaz? Begitu kan. Tetapi bila Allah cakap begini, ini adalah perkataan kepada orang-orang yang tamak Ustaz, ataupun kedekut sangat masa tolong kepada jalan Allah, tolong harta bagi pada orang miskin, kedekut sangat sampai Allah kata boleh tak pinjamkan harta, ya, nanti aku ataupun Allah akan pulangkan balik, tapi pulangnya tu tak tahu bila. Masya-Allah. Bila Allah cakap begitu, ini sebenarnya Allah mengingatkan pada saya, pada tuan-tuan, kita kena gunakan masa, ilmu, pengalaman, duit yang ada, kita kena gunakan untuk perjuangan. Kerana apa? Kerana apa yang kita buat ini, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Semua perkara ini bukan untuk Allah. Kita pinjamkan tuan-tuan, dengar Quran Time, lepas tu berkongsi, ada yang kata dia pergi ke rumah-rumah di surau di Sabah Ustaznya, bina surau dan sebagainya. Sebenarnya ini semuanya adalah qardan hasanah. Allah akan pulangkan balik pada masa yang terbaik, kerana datang daripada Allah, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu tahara, suci ataupun bersih. 31 disebut di dalam Al-Quran, 30 kali disebut, dan inilah perkataan yang kita akan jumpa dalam surah Al-Muddathir. Bagaimana bila Allah kata suruh pinjamkan masa dan potensi kita, harta kita, kita perlu gunakan untuk dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Seruan pada Nabi, seruan untuk kita yang kita akan baca sebentar lagi. Kita rehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Moga-moga Safas Allah beri kesempatan sekurang-kurangnya 2 rakaat ataupun sekurang-kurangnya 3 rakaat witir dan sebagainya. Moga Allah beri kekuatan, insya-Allah Safas. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita doakan, ya, sebagaimana yang Allah nyatakan tadi, itu adalah amalan Ustaz, ya. Kalau betul, surah Al-Muzammil ini kita tengok daripada awal qiyamul lail, malam. Kemudian Allah cakap pasal siang, banyak benda yang kita kena buat. Kemudian jangan bimbang, fasbir, ya, dengan apa yang cabaran-cabaran yang ada. Kemudian Allah bawa balik pada waktu malam untuk qiyamul lail. Dan kemudian di ayat 20 ini Allah bercerita tentang qiyamul lail untuk menjadi apa? Sebagai bukan tujuan Ustaz, ya, sebagai alat untuk kita membina kekuatan. Akhirnya kita buat apa? Kita meminjamkan masa kita, kekuatan kita, potensi, pandai bercakap, pandai menulis apa sebagainya, pandai masak, ada duit,
untuk qardan hasana, ya, pinjamkan kepada Allah, kerana Allah kata ini untuk kamu juga, dan ada istilahnya huwa khairan wa a'zama ajra. Kita akan tengok apa maksudnya, tapi kita lihat dahulu tajwid pada hari ini, Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tertarik Safa satu pantun ni. Boleh saya bacakan Ustaz Fazrul? Tuan Fazrul Ahmad Tarmizi, Insya-Allah. seia sekata terus mengaji. My #Quran Time amat terpuji, membawa umat mengenal ilahi. Masya-Allah. Terima kasih kepada Puan Mazna Ishak atas titipan pantun itu tadi. Insya-Allah akan dibalas oleh Ustaz Fas nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kita nak singgah seketika ke ruangan tajwid kita. Kita nak lihat hari ini ayat yang kita nak baca selepas ini banyak sangat huruf ra. Jadi kita nak hati-hati, kita nak pastikan sebutan kita betul. Mari kita saksikan, iaitu menyempurnakan hukum ra mati ataupun ra sukun ketika waqaf. Antaranya dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. 4 ayat yang saya baca permulaan ini, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat ini semua huruf ra dia tarqiq, tipis. Nipis, tipis. Kenapa? Kerana sebelum huruf ra ada baris kasrah, baris bawah. Jadi tipis. Muddaththir, fa'anzir, fakabbir, fatahhir, tipis semua jam 4. Masuk yang kelima, auzubillahi minasyaitanir rajim. Warrujaza fahjur, tebal pula. Tafkhim pula ra tu bunyi. Kenapa? Kerana sebelum huruf ra yang sukun ada huruf jim yang berbaris dhammah bagi depan. Kena tebal, kena tebal. Ayat ke-6, wala tamnun tastakthir, nipis balik ataupun tarqiq balik. Sebab apa? Sebelum huruf ra baris bawah. Jadi kita kena ingat huruf ra yang sukun, yang mati, ataupun kita matikan dia dengan sebab kita nak waqaf, maka kita kena tengok huruf sebelum dia sama ada huruf itu berbaris atas ataupun baris bawah atau baris depan. Sekiranya sebelum huruf ra itu baris bawah, maka kita baca dengan tarqiq, tipis. Muddaththir, fa'anzir, tipis. Adapun sebelum huruf ra baris depan, contohnya ayat yang kelima, fahjur, maka ra tu dia bunyi tebal. Begitu juga dengan huruf ra yang sebelum dia baris atas. Maryam, contoh, tebal mar, tu kan. Jadi itu antara contoh latihan kita untuk huruf ra. Kadang-kadang kita tak tahu nak bunyi tipis atau tebal. Kadang-kadang contoh pada ayat qadir, syai'in qadir. Syai'in qadir, tipis ke tebal? Tipis, betul. Sebab apa? Dal tu baris bawah. Did. Jadi jangan baca tebal pula. Qadir. Dia tak kena kaedah dia. Tak kena. Jadi insya-Allah satu hari nanti, insya-Allah mudah-mudahan dapat kita belajar sama-sama. Kita dapat ikuti. Saya sebut, Ustaz T sebut, ibu-ibu ayah boleh sebut depan. Kita belajar sama-sama, insya-Allah taala. Itu antara format harapnya pada Quran Time 2.0 nanti, Ustaz ya, yang kita doakan agar tuan-tuan terus istiqamah doakan 2.0 hadir, Ustaz ya. Hadir dengan kita boleh berjumpa secara live, yang online lah ya. Betul. Yang berada di depan kaca TV, insya-Allah. Baik, jadi kita akan meneruskan pada surah baru, surah Al-Muddathir. Cuma di ayat yang ke-20 tadi, Ustaz ya, di hujung itu Allah cakap bahawa apa yang kita buat, solat malam, kita solat fardu, kita baca Quran, kemudian kita tunaikan zakat dan berjuang meminjamkan segala potensi kita untuk perjuangan dakwah, Allah cakap semua ini untuk kamu, ya. Dan cara Allah balas, Ustaz ni menarik, huwa khairan, bukan huwa khairun. Kalau belajar bahasa Arab ni dia boleh khairun pun boleh, khairan pun boleh, tapi bila khairan ini dia maksudnya baik tu lebih daripada khairun. Macam mana? Contohnya kita punya kualiti, Ustaz ni dapat 85 markah. Sampai di akhirat nanti kita tengok dah 150 markah. Macam mana boleh jadi begini? Rupanya pasal tuan-tuan buat package yang ada, malam pun bangun, siang pun membuat kerja memanggil orang kepada dakwah, kepada kebaikan. Ibu-ibu di rumah ya, kejut anak, pastikan belajar, dan kemudian di pejabat bagi ibu ayah. Ini adalah menyebabkan kita rasa macam dapat 85%, sampai di akhirat nanti kita tengok 150%. Kalau dah dapat 150%, a'zama ajra, ganjarannya tak sama macam orang dapat 50%. 85 mungkin dapat syurga tahap rendah, kita dapat yang lebih tinggi. Ini adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah cakap wastaghfirullah, mengapa?
Kerana bila kita solat, kita kena minta istighfar. Ya Allah, mungkin ada yang saya tak faham saya baca. Betul. Dah tadabbur, dah tengok Quran time pun masih lagi teringat London ataupun New York lagi ketika solat. Astaghfirullah. Tetapi dalam masa yang sama kita astaghfirullah kerana apa? Kerana bila Allah meminta kita untuk meminjamkan segala potensi kita untuk dakwah, kita cakap, ya Allah, ada benda yang aku tak buat sungguh-sungguh. Dakwah aku dah dapat 50 tahun, 60 tahun hidup, 30 tahun, tapi pinjamkan Allah kadang-kadang berkira, Ustaz. Kan? Bila nak orang minta tolong apa sebagainya, nanti dulu, saya ni sibuk ni. Ya. Jadi kita minta ampun pada Allah kerana Allah itu Maha Pengampun, dan itulah peluang kita mendapat kasih sayang rahmat Allah menuju ke syurga. Jadi formula bangkit itu dijelaskan pada surah yang ke-74 ayat 1 hingga 17 bersama Ustaz Tarmizi, surah Al-Mudaththir. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Takut Ustaz Fazrul kongsikan, kita rasa maka kita ni sikit je 85. Betul, Ustaz. Kan tiba bertambah. Yang kita takut juga ialah kita rasa maka kita dah 100. Tak banyak, Ustaz. Tapi pergi sampai 10. Ya. Macam kita nak scan, kita nak naik flight kan. Ya. Kita rasa okey dah, tiba-tiba masuk sangkut titik. Betul. Keluar lagi, masuk lagi sangkut titik. Ataupun suruh balik pergi tempat lain kan. Suruh balik tempat lain. Tak nak tu. Allahu Akbar. Dan begitu juga perjalanan kita, ibu ayah sekalian, kita dah berada di muka surat 575 dah. Kita rasa kita dah dapat baca banyak sebagainya, kita takut bacaan kita tak terima ataupun apa juga yang boleh mengurangkan nilai dia. Kita sama-sama mohon pada Allah, kita istighfar pada Allah, astaghfirullah. Moga-moga Allah SWT terus beri kita peluang untuk bersama dengan Al-Quran. Kita nak baca permulaan surah Al-Mudaththir, huruf fa jaga, Al-Mudaththir. Kita nak baca ayat pertama sehingga ayat yang ke-17, insya-Allah. Jom kita mula dan kita baca dengan bacaan Murattal Hijaz, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا
سأرهقه صعودا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 daripada surah Al-Muddathir Ustaz ya, yang wahai orang yang berselimut. Dalam kaedah ini orang yang berselimut itu bukan sekadar selimut biasa Ustaz ya, itu adalah muzammil. Tapi muddathir ini berselimut kerana takut, kerana bimbang, kerana tidak mahu untuk keluar Ustaz ya, rasa tak yakin. Betul. Maka Allah kata wahai orang yang berselimut secara emosi, mungkin terganggu ataupun stres dan sebagainya, sila qum, bukan wa anzir tapi fa anzir Ustaz ya, ada beza wa dengan fa ini. Maksudnya apa? Kum ini bangunlah, bangkitlah seperti mana yang dicadangkan dalam surah Al-Muzammil, iaitu qumil laila illa qalila, qiyamul lail. Bila dah qiyamul lail pada waktu malam, bila kita dah baca al-Quran, maka pada waktu siang fa itu maksudnya ambil masa sedikit untuk fa anzir, bangkit untuk mengingatkan kepada manusia, seperti mana dalam ayat 20 sebentar tadi, qardan hasana, sila pinjamkan potensi yang ada, masa yang ada, harta yang ada untuk memberi peringatan kepada manusia. Kerana ini ada cara untuk kita dapat keampunan dan mendapat rahim Ustaz ya. Menarik perkataan rahim ini ada kaitan dengan rahim seorang ibu kan. Baby tak payah jaga apa-apa. Betul. Rezekinya, makan, minum semua dah ada. Bila seseorang itu mendapat rahmat Allah daripada Ar-Rahim, bila sampai di akhirat nanti di syurga, taken care. Ya, semua rezekinya, tak payah bekerja lagi macam dalam rahim ibu. Betul. Itu adalah ganjaran bagi siapa yang bangun pada waktu malam, bangkit dan kemudian mengingatkan manusia pada waktu siang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ingin berdakwah ini, ya, semua di kalangan kita, ibu ayah, bagi para pemimpin, mesti niatnya apa? Wa rabbaka fakabbir. Pada dan Tuhanmu besarkanlah, ya, bukan fa'akbir itu besarkan Allah kadang-kadang. Tapi fakabbir ini selalu membesarkan Allah. Yang kecil ni siapa? Kita. Yang besarnya Allah yang memberi rezeki. Kita ni rancang macam mana rezeki pun, kira berapa sebulan, berapa ringgit kita perlu, tapi kadang-kadang tak jadi pun. Betul. Ya, kita tahu bahawa sebenarnya Allah lah yang maha besar, memberi keamanan, memberi kasih sayang, memberi rezeki. Itulah yang perlu kita kempenkan. Betul. Ya, di dalam kehidupan kita. Wa thiyabaka fatahhir, iaitu hendaklah bersihkan pakaianmu. Di mana pakaian fizikal kita bersihkan satu, tapi yang keduanya pakaian itu juga pakaian dalaman. Ya, pasal kalau di luar kita bersihkan, ia akan menyempurnakan kebersihan pada hati kita. Ya, dan ini adalah penting bagi orang yang nak mengajak ke arah kebaikan, kerana kalau tidak bersih Ustaz ya, pakaian tak bersih satu, tapi dalam pun tidak dibersihkan, kesannya ialah kita mungkin ajak orang ke arah kebaikan, bila orang cucuk kita sikit saja kita dah mula dengan kotor hati itu kita melenting. Ataupun kita tengok orang lain, mungkin pendakwah lain ni lebih terkenal, lebih diterima, kita pun dalam hati kata lah kan, dan dengki akan mula wujud, dan itu berlaku pada waktu ini Ustaz ya. Mungkin kalau berkonsep macam contoh dia kata saya tengok awak tak solat pun kan, contoh tak apa, saya tak solat tapi saya banyak sedekah. Ya. Adakah itu mungkin boleh dikira juga pakaian luaran dengan dalaman? Betul Ustaz. Ya, jadi itu yang dinyatakan pada ayat 20 tadi tu. Bila solat dia kena zakat, ya. Dan bila orang yang berjuang ini, maksudnya dia tak boleh tinggal solat dan zakat, solat dan sedekah ini sekaligus. Kerana apa? Dalaman luaran ini dia tak boleh kata ini dalaman saya. Kan, saya ada takwa, pakaian terbaik adalah takwa, ya. Yang penting hati baik. Yang penting hati baik. Jadi hati baik itu dia mesti keluar dalam bentuk wathiyabaka fatahhir warujza fahjur. Apa-apa sahaja perkara keji perlulah ditinggalkan. Itu penting kerana ia membina kekuatan ketika kita mengajak orang ke arah kebaikan, ya, ke arah kepada Allah. Kemudian pada ayat yang ke-6, apakah syarat lagi untuk bangkit mengingatkan pada masyarakat? Wala tamnun tastakthir. Ya, ada 11 pendapat oleh Imam Qurtubi, dia kumpul-kumpulkan tapi disimpulkan dengan 4 pendapat Ustaz ya. Ayat pendek tapi dia boleh difahami. Yang pertama ialah jangan merasa lemah, ya. Tamnun tu maksudnya terputus, rasa lemah. Tastakthir daripada perkara besar yang nak dibuat, iaitu dakwah. Ada kata saya tak boleh, saya nak dakwah, saya ni bukan belajar kat Azhar, saya ni bukan belajar dekat ni, saya belajar kat US contohlah Ustaz kan. Kalau Ustaz tak apa kan, okey. Jadi jangan rasa terputus harapan apabila kita nak diberikan sesuatu yang banyak ganjaran daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua daripada ayat ini juga, ya, kata Qurtubi ialah
jangan memberikan sesuatu dengan tujuan untuk dapat lebih. Saya akan ceramah tapi syaratnya mesti bagi lebih. Sikit je saya tak ambil. Okay? Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah jangan memberikan sesuatu dan menganggap apa yang kita berikan itu banyak. Saya ni dah berdakwah ni. Kalau saya tak berdakwah, awak tak boleh cakap begitu. Tak boleh cakap begitu kerana wala tamnun tastakthir. Dan keempat pendapatnya, maksud yang sama juga, jangan menganggap usahamu sebagai anugerah kepada manusia. Ya, saya dah berdakwah ini, sebenarnya inilah sumbangan saya pada agama. Tak. Sebenarnya kalau saya tak ada pun Ustaz kan, ada lagi ramai orang boleh yang berdakwah, ramai je orang yang dalam kubur tu, di makam itu, sebenarnya mereka tu orang-orang yang amat hebat dalam dakwah, tetapi ada je orang lain yang menunaikan. Pasal Islam ini tidak perlukan kita, tetapi kita Ustaz yang perlu berada dalam gerabak dakwah sebagai qardan hasanah, ya, kita pinjamkan untuk Allah. Wali rabbika fasbir, ya, untuk Tuhanmu bersabarlah. Mula dengan wali rabbik ini bersabar, kerana sabar kalau kerana orang Ustaz ya, sabar je lah. Ya, sabar je lah. Pasal suami, ya, pasal saya ada suami, saya sabar je lah. Suami saya dah cakap begitu. Pasal ada isteri, sabar je lah. Kalau kita buat sabar begitu, dia ada tahap hadnya. Tetapi kalau wali rabbik, ya, itu kaedah bagi pendakwah, bagi ibu-ibu, ayah semua, ya, kita ni sebagai pendakwah, kita kena bersabar itu kerana Tuhan. Fa idza nukira fin naqur, ya, berubah, ya, muzik di hujung itu maksudnya ialah maka apabila telah ditiup sangkakala. Dah ubahlah topik Ustaz ya. Dia tukar muzik je, tukar topik. Ini bercakap tentang bagaimana di atas dunia ini kita buat betul-betul kerana akhirat itu adalah suatu perkara yang amat sukar. Dan inilah yang Allah templak kepada seorang daripada musyrik di waktu Mekah itu, Walid bin Mughirah Ustaz ya. Pada ayat yang seterusnya Allah kata bahawa nak uruskan dia ni senang je, tinggalkan dia, ya, biar Allah handle, kerana Allah yang jadikan dia ni seorang ataupun satu sahaja, Allah tak perlukan orang lain. Pada ayat yang ke-12, wa ja'altu lahu malam mamduda, aku dah berikan harta banyak, anak yang sentiasa berada di sekitarnya, ya, wa mahhitu lahu tamhida, dan diberikan kelapangan, tapi dia masih tamak lagi Ustaz. Masya-Allah. Tamak lagi. Jadi Allah dah beritahu gambaran kepada Nabi, kalau nak dakwah ni ada orang jenis begini, ya, berpengaruh tapi tamak. Maka kata Allah, orang-orang begini tak ada chance, ya, tak ada chance, tak ada peluang. Maka perlulah, ya, kamu sendiri yang terus menyampaikan, Allah akan uruskan orang begini dengan bekalan yang ada dalam surah Muddathir. Jadi apakah yang dibuat oleh orang-orang yang tak suka Islam ini? Allah bongkarkan sifatnya pada halaman esok Ustaz. Hari ini kita lihat dahulu resolusi pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama daripada halaman 575, istiqamah dirikan solat malam, ya, kita cuba sedikit demi sedikit dan mohon keampunan agar segala amalan kita diterima. Yang pertama. Seterusnya, hindari diri daripada maksiat dan hiasi diri dengan akhlak yang indah bagi menguatkan diri kita bangkit dalam masyarakat kita. Yang ketiga, manfaatkan kedudukan dan kemewahan bukan untuk tamak tetapi untuk kemajuan agama Islam. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Kaya dengan sifat pengasih, penyayang, pengampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak dan ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, untuk mencapai syurga-Mu, ya Allah, walaupun berbagai rintangan yang kami harus tempuhi, ya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi kekuatan kami, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengampunkan doa kita Ustaz ya, dan kita menjadi orang yang sentiasa membuat kebaikan seperti mana dalam ayat 20 surah Al-Muzammil. Dan kita jangan lupa untuk
qardan hasana, wa aqridullaha qardan hasana. Dalam tabung gerakan al-Quran, seruan untuk tuan-tuan, kita menggerakkan kempen pelbagai, salah satunya kempen Malaysia Quran Hour pada 30 Ogos ya, pada di Masjid Besi, lokasi utama. Tuan-tuan dijemput hadir ke sana, dan boleh juga anjurkan di masjid, di pejabat masing-masing. Tapi kalau ada ruang, kita berkumpul di Putrajaya, sama-sama kita baca surah As-Sajdah, kerana kita tahu ia adalah cara untuk kita menggerakkan nilai Quran dalam diri kita bersama. Kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.